Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membicarakan tentang pantun, iaitu dari segi keindahan pantun, dan di samping itu memberikan panduan atau tips untuk mengarang pantun. Bagaimana kita nak mengindahkan pantun yang kita karang tadi. Sebuah pantun yang bermutu mengemukakan sesuatu pemikiran dan berupaya untuk menyentuh emosi orang yang mendengarnya. Jadi, apakah nilai secara ringkas, apakah nilai estetika yang dapat dirumuskan daripada sebuah pantun? Pertama, mempunyai rima akhir yang tepat dan sempurna. Di samping rima tengah dan rima awal. Bilangan suku kata 9 itu yang paling baik, tidak melebihi daripada 10. Yang ketiga, menggunakan unsur alam sebagai pembayang. Yang keempat, menggunakan perkataan Melayu yang asal, yang menunjukkan kepada keaslian kita lah. Yang kelima, menggambarkan budaya tempatan. Yang keenam, suasana dalam pembayang dapat membayangkan maksud yang hendak kita sampaikan dalam pantun. Yang ketujuh, pantun tidak menggunakan nama orang. Penggunaan nama orang ini akan mencacatkanlah pantun kita tadi. Itu adalah ciri-ciri pada pantun yang baik, Namun begitu, ada pantun yang tidak menepati ciri-ciri ini dan boleh dianggap sebagai pantun yang kurang bermutu. Kali ini kita tumpukan kepada pantun-pantun yang tidak bermutu ni. Saya namakan pantun bermasalah lah dan tidak menepati piawaian yang sepatutnya. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh pantun-pantun yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah pantun-pantun yang saya perolehi semasa menjadi hakim sayembara menulis pantun, sudah tentulah pantun-pantun ini yang tidak dimenangkan dan pantun-pantun yang dihantar untuk dinilai bagi tujuan penerbitan. Nama penulis pantun yang asal ini tidak saya dedahkan. Namun begitu, seandainya anda adalah penulis pantun-pantun yang akan saya sebutkan tadi, saya minta maaf. Jadi anggaplah ulasan ini sebagai pelajaran untuk memberikan untuk kebaikan kita bersama. Ini serangkap pantun yang dikemukakan dalam satu bengkel penulisan pantun. Begini. Berdagang samprit sampai ke Jawa, singgah Sumatera, beli cendana. Hutan konkrit menyesak jiwa, hutan hijau sangat berguna. Saya tumpukan kepada dua baris pembayang, iaitu samprit. Penulis menggunakan samprit, sejenis kuih untuk dapatkan rima dengan yang sepadan dengan konkrit. Tapi samprit ialah kuih moden, sedangkan kita kata pantun lebih indah jika menggunakan perkataan yang sedia ada, yang lama. Bolehkah kita cari kuih tradisional yang lebih dekat dengan budaya kita? Jadi saya teringat kepada kuih bangkit. Jadi bolehkah kita ganti berjajah kuih bangkit sampai ke Jawa? Rasanya tak sesuai pula sebab baris ini sudah jadi 14 suku kata. Sedangkan kita kata pantun yang baik mesti 9, tidak lebih daripada 10. Dari segi gambaran pun tidak sesuai.
iaitu tidak kenalah bila kita kata berjaja kuih tadi. Kita bayangkan seseorang membawa kuih di dalam bakulnya dan berjaja di tempat yang berdekatan, di kampung sendiri. Kalau menjual sampai ke luar negara, pergi ke Jawa pula tu, itu bukan berjaja, itu sudah berniaga, peniaga besar tu. Tetapi kalau kita gambarkan orang itu berniaga kuih bangkit sampai ke Jawa, tengok pula pada baris kedua, iaitu singgah di Sumatera membeli cendana. Tertanyalah pula, apa halnya si peniaga kuih ni singgah membeli cendana, soalnya kaitan di antara membeli cendana dengan mengusahakan perniagaan kuih bangkit. Akhirnya kita cadangkan begini, berniaga songket sampai ke Jawa, singgah Sumatera, beli cendana. Dengan ini barulah mendapat baris yang sempurna dari segi bilangan suhu kata dan hubungan harmonis antara berniaga songket dan beli cendana. Seorang peniaga kain sesuailah kalau dia juga menjual minyak wangi dan barang-barang hiasan. Tak sesuai pula kalau dia jual kain songket bersama dengan belacan misalnya. Jadi kena ada keharmonian di dalam pembayang itu, bukan semata-mata orang kata rima. Aspek yang kedua yang nak kita sentuh di sini ialah penggunaan nama orang. Ada satu pantun, kalau pergi ke kedai Pak Ali, pergi bersama Encik Usna, emas intan tidak terbeli kerana saya miskin dan hina. Itu dah sesuai dah. Yang maksudnya tu, kerana miskin dia tak dapat membeli emas intan. Kesilapan yang dilakukan ialah penggunaan nama orang. Sebaik-baiknya pantun tidak menggunakan nama orang, kecuali tokoh yang dikenali sebagai Hang Tuah, Hang Jebat, Tun Teja, Mahsuri dan sebagainya. Itu boleh masuk di dalam pantun untuk mendapatkan rima. Begitu juga nama-nama am seperti Datuk Panglima, Datuk Laksmana, Raja Muda dan sebagainya. Yang seterusnya, Cik Gayah menyambut tamu bernama Encik Jumrat, bersusah payah mencari ilmu, ganjaran diterima dunia akhirat. Sama juga dia mencari jalan ringkas lah, jalan mudah untuk mendapatkan rima dengan dunia akhirat itu tadi dengan nama Cik Jumrat. Gitu. Kemudian satu lagi aspek yang penting di dalam pantun ialah apabila pemantun itu tidak kenal unsur alam yang digunakan di dalam pembayang. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu unsur yang baik di dalam pantun ialah menggunakan unsur alam. Dan ramailah yang menggunakan unsur alam ini di dalam pantun. Kalau kita menjadi juri pantun, kita akan temui ramai akan menggunakan unsur alam. Tetapi ada yang menggunakan unsur alam yang tidak dikenalinya. Dia tak familiar dengan apa yang ditulisnya. Saya dapat ini, pantun ni ditulis oleh seorang hamba Allah. Memang ada, bukan saya buat-buat. Dahan bemban senang dipaut, pangkal kayunya dibuat hulu. Jangan kawan suka mengarut, sebelum kata fikir dahulu.
tengok tu kesalahannya, dahan beban senang dipaut, pangkal hulunya dibuat, pangkal kayunya dibuat hulu. Ini dah sah-sah dia tak kenal beban, ya. Siapa yang kenal beban? Orang yang duduk kampung mesti kenal. Beban bukan pokok kayu keras, ya, yang berdahan, yang beranting. Kalau ada ranting bolehlah kita paut, ya. Kita tak boleh paut di batang pinang pun, kan. Jadi batang beban ni pula lembut, kulitnya disiat untuk dijadikan tali. Jadi kalau batangnya itu lembut, tidak bolehlah dijadikan hulu parang atau kapak, kan. Jadi sah-sahlah orang ni tak kenal beban. Jadi ingatan kepada orang yang nak berpantun, ambillah unsur-unsur atau objek-objek yang kita kenali, betul-betul kita kenali, untuk dijadikan pembayang. Seterusnya saya nak beri beberapa contoh pantun di mana suasana tidak sesuai dalam pembayang, ya. Nama pun pembayang. Pembayang ini sudah tentulah fungsinya untuk membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan disampaikan di dalam maksud itu tadi. Jadi kalau pembayangnya sudah lain, tak sesuai lah dengan suasana yang nak ditimbulkan, ya. Lihat, ya, suasana. Suasana ni maksudnya kalau pembayangnya itu tentang ribut taufan ke apa, tak sesuai digunakan untuk menunjukkan satu ketenangan, kebahagiaan yang dirasai oleh seseorang, ya. Jadi kalau suasana yang kelangkabut itu mestilah dibayangkan oleh kelangkabut juga, ya. Encik Abdullah menembak punai. Punai pingsan, mati tak mau. Janji Allah tetap ditunai, janji insan belum tahu. Maksud pantun baik, ya. Tentang janji Allah tetap ditunai, janji insan belum tentu macam mana, ya. Dia punya pembayangnya ni, maksudnya tu sangat indahlah. Tetapi lihatlah, nak kita kata nak tergelak lah kalau kita tengok pembayangan tu tadi, ya. Di gambarnya katanya Encik Abdullah menembak punai, punai pingsan mati tak mau, ya. Pelik lah pula, macam mana pingsan mati tak mau ni. Kalau mati betul mungkin tak ada, kata apa, tak adalah lucunya tu. Itu satu. Kemudian kita lihat pula penggunaan selanga, ya. Pantun sepatutnya menggunakan perkataan-perkataan yang standard lah, ya, yang baku, bahasa baku semua ni yang diketahui ramai, ya. Bukan perkataan-perkataan yang selanga, yang tu yang tidak standard. Macam ada satu pantun ni, Pak Seman jadi driver, dibayar gaji seperti dijanji. Orang beriman lagi penyaba, Allah memuji dijauhi keji. Pantun membawa maksud positif, tetapi pembayangnya adalah lemah, ya. Kelemahan dilihat pada penggunaan driver yang merupakan satu selanga. Pemantun sepatutnya mengambil perkataan lain lah untuk dipadankan dengan penyabar tadi. Mungkin lebar, kan, debar atau gebar pun boleh, ya. Jadi pantun yang baik menggunakan perkataan-perkataan yang betul, ya. Penggunaan nama orang seperti Pak Seman itu boleh juga kalau di dalam, jangan di luar, untuk orang kata jangan di hujung, untuk mendapatkan rima dengan
cara yang mudah. Jadi bagaimana kalau kita nak memahirkan diri kita di dalam menulis pantun ni? Pertama, kita kena banyak membaca pantun-pantun lama, pantun-pantun tradisi, pantun-pantun yang memang indah, yang ada, yang memang kita warisi turun-temurun. Misalnya, jangan dilurut padi masak, jatuh ke tanah berderai-derai. Jangan kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Banyakkan membaca pantun-pantun ni supaya kita tahu makna dan maksudnya. Kita ambil yang saya kata tadi, esok jangan rindu-rinduan. Itu adalah pantun yang menyentuh, orang kata, penggunaan masa, time management, di mana buatlah sesuatu semasa masih ada peluang. Sekarang padi tengah nak masak, cepatlah apa orang panggil, memotong padi, menuai padi, tuai padi antara masak. Jangan tunggu sampai semua dah kuning dah masak baru nak tuai. Jadi itu dah akan cepat layu dan sebagainya. Jadi intai kami antara nampak. Sekarang kita masih ada, kau boleh nampak aku. Jadi ambillah berat, ambil berat tentang diriku. Jadi begitulah maksudnya tu tadi. Dan selain daripada kita menghafal pantun-pantun lama, kita juga boleh memahirkan diri kita di dalam menulis pantun ini dengan banyak membaca syair. Sebab syair ini dia rima dia adalah A. Jadi kalau kita orang kata banyak syair yang kita ingat, mudahlah kita mendapatkan perkataan-perkataan yang berima. Jadi itu bukan saja dapat mengajar kita untuk menulis pantun, tetapi juga menulis sajak. Kalau kita bergiat dalam puisi moden, menulis pantun dan menulis dan membaca sajak ini, membaca syair ini juga satu tips lah, satu cara untuk memahirkan kita di dalam memilih perkataan yang sesuai untuk puisi kita tadi. Sekianlah saja, saya harap dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.